Shalom saudara sekalian. 弟兄姐妹们平安。 Kita sudah masuk ke Advent ketiga ya, yang disimbolkan dengan 3 lilin di depan ini. 我们现在已经进到了第3周的取胎日子，代表了3支蜡烛。 Saya ketinggalan pointer saya di sana, boleh minta dibawakan. Di dalam Advent ketiga kita juga merenungkan satu tema lanjutan dari, terima kasih Mose. Minggu-minggu yang lalu bahkan sudah minggu ketiga ya, tentang Kristus Bapa yang kekal. 第3周我们还继续分享我们要传讲的题目，今天就是基督永在的父。 Saya berharap kita menjelang Advent keempat dan hari Natal nanti jiwa kita dipenuhi dengan sukacita yang melimpah. 但愿到圣诞庆祝那天，我们的心里能够充满了喜乐。 Ya, bukan karena suasana dan semaraknya dekorasi suasana Natal, 不是因为圣诞的气氛有很漂亮的装饰， tetapi karena berita-berita di dalam momen Natal itu 但是因为圣诞的信息 yang meneguhkan pengharapan kita. 能够兼顾我们的盼望。 Nah, kita lihat ayat yang sama, 我们要看从上个礼拜同样的经文， Yesaya pasal 9 ayat yang kelima. 以赛亚书9章第6节。 Kita baca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, di satu hari di tanggal 4 Desember yang lalu, kira-kira jam 3 sore. 在上周3月12号的时候下午， Warga di Jawa Timur dikagetkan dengan sebuah kejadian. 东爪哇的人民被一件事惊讶了。 Dimulai dengan suara orang berteriak, awas bahaya, lari cepat, lari, lari. 起初有人在呼叫，危险，我们快跑，快跑。 Seorang dari warga itu melihat ada apa sebenarnya. 有个居民他们出去看到底发生了什么事情。 Begitu dia keluar pintu rumah, dia lihat sudah ada kabut yang luar biasa tebalnya. 当他出在门口的时候，他看在前面已经有很浓的烟雾。 Dalam sekejap seluruh warga di Jawa Timur, khususnya di Lumajang, diserang dengan kepanikan dan ketakutan. 当一个全部中爪哇路马央的人，他们全部都很恐惧， Mereka kebingungan harus berbuat apa. 他们在彷徨该做什么。 Ada yang lari langsung tidak membawa apa-apa. 有些直接就抛出去，没有带什么东西， Meninggalkan ternak-ternak mereka lalu mati di situ. 留下他们的很多的畜生在那边死亡。 Semburan hawa panas ya, abu disertai dengan vulkanik, kemudian lahar, ini membuat orang sangat ketakutan. 火山上泡出来的、吐出来的这些岩浆，还有高热度的云，让他们很惧怕。 Ada satu orang bercerita, hanya sekejap, tidak sampai 1 menit itu di sekeliling sudah hitam, gelap karena ditutupi oleh 有一个人陈述，他说不到1分钟，全部周围都被黑暗的云遮盖了。 Mungkin mic-nya Cimeri digeser sedikit. Ya. Ya. Jadi ada yang berusaha untuk lari, tapi ada yang tidak sempat lari. 有些人他尽快的跑，但是有些还没有跑。 Ada viral seorang anak kecil yang masih berkerudung itu, ya di dalam rumah ibadahnya lari keluar itu. 但是有个视频，有个孩子他穿着他在祠堂上念经，那时候 Yang sempat lari selamat, saudara. 来得及跑的，他们得救了。 Tapi masih ketakutan, panik dan bingung. 但是他们也是在彷徨恐惧中， Yang panik di tempat akhirnya meninggal. 在原地那边彷徨的，后来他们在原地上升。 Sampai hari ini mungkin sudah sekitar 46 korban dan masih ada yang dicari lagi. 到今天，可能有46个人上升，还在继续找寻其他的受害者。 Saudara, terhadap sesuatu yang mengancam nyawa, orang akan ketakutan sekali. 当有一件威胁我们生命的时候，我们会感到恐惧。 Kita tidak berdaya terhadap sesuatu yang di luar kontrol dan di luar dari kemampuan kita.
对我们外面我们控制不了的事情，我们会觉得有害怕。 Di saat-saat seperti ini manusia membutuhkan sungguh-sungguh ada pertolongan, ada tempat yang aman bagi mereka. 在这样的时刻，每个人都盼望有一个安全的地方让他躲避。 Mereka membutuhkan perlindungan, mereka membutuhkan keselamatan dari bahaya ini. 他们需要有个救赎，能够帮助他，能够保护他的人。 Saudara, setiap kita pun kalau ada di dalam situasi seperti ini akan mengalami ketakutan yang sulit sekali untuk digambarkan. 我们每个人，当我们遭遇到这样的情况，我们也会有同样的恐惧，我们不知道该如何。 Kepanikan yang tidak terkontrol sekali. 我们控制不了我们的恐惧， Dan serta kebingungan gak tahu harus berbuat apa. 我们也彷徨，不知道要做什么。 Saudara, itu dialami dan sangat-sangat dialami oleh umat Tuhan juga. 这些事其实在神的子民也有超越到。 Umat Yehuda, orang-orang Yehuda yang minggu-minggu lalu sudah disampaikan kepada kita. 我们上周听到的有大人的故事， Latar belakang mereka di dalam ketakutan yang kegentaran, kesuraman yang sangat mendominasi. 他们那时候在一个很黑暗、在恐惧的状况中， Mereka sendiri dikepung oleh dua bangsa, ada Israel, ada kerajaan Aram. 他们遭遇到两个大国的威胁。 Saudara perhatikan gambaran ketakutan mereka ini. 我们在看他怎么样来描写他们的恐惧。 Yesaya 7 ayat 2 mengatakan hati Ahaz dan rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. 这也可以说到，阿哈斯王他们的家人很恐惧，又好像林中的树被风摇动一样。 Sudah gambaran seperti pohon yang bergoyang ditiup angin, itulah ketakutan mereka. 好像林中的树被风吹动一样，这就是他们那时候恐惧的心。 Betapa gentarnya mereka, hidup mereka seperti sudah berada di ujung tanduk. 他们那时候是在恐惧的高峰。 Sudah Ahaz menjadi raja itu umur 20 tahun. Masih sangat muda. 阿哈斯他做王的时候还很年轻，但是20岁。 Dan dia memerintah hanya kira-kira sekitar 16 tahun lamanya. 他掌管国家这大概有16年。 Di dalam masa pemerintahan dia tidak sanggup untuk melepaskan dari kepungan kerajaan Aram ini. 在他掌权的时候，他没有办法能够逃去阿拉王的威胁。 Kita bisa bayangkan setiap hari mereka hidup di dalam ketakutan. 我们可以想象，每天他们就活在恐惧中。 Entah hari ini musuh akan berbuat apa lagi terhadap kita. 他们不知道今天的敌人会做什么， Sama sekali tidak ada tempat berlindung bagi mereka. 一切没有一个逃难的地方， Tidak ada pertolongan bagi mereka. 也没有拯救给他们。 Mereka sudah seperti seekor domba dikelilingi serigala-serigala buas yang dipermainkan dan siap dimangsa. 他们就好像一条羊在羊群之中给他威胁。 Sampai raja ini selesai memerintah 16 tahun diganti Hizkia tetap di dalam penjajahan. 到这个王他结束了他的皇位，换了一个希斯家王的时候，也是同样的事发生。 Jadi ini bukan masa suram yang pendek, saudara. 这不是一个短暂的黑暗时期。 Ahaz sendiri anaknya itu memerintah 25 tahun, 29 tahun memerintah. 阿斯的孩子他掌管了29年。 Jadi kalau 16 tahun di Ahaz dan 29 tahun di Hizkia, berapa panjang mereka ada di dalam kungkungan kesuraman ini? 我们可以看到16年在阿斯，29年在他儿子的，那是一个如何长的时间。 Saudara, kepanikan soal pandemi aja ini kita sudah tidak terlalu panik. 就是面对我们现在新冠肺炎的疫情，我们都很恐惧。 Ya buktinya orang sudah banyak nggak pakai masker juga. 现在我们看到有很多人甚至不戴口罩。 Tetapi musuh ini, saudara, dikepung oleh kerajaan Aram dan Israel ini sebuah kesuraman yang panjang, kegelapan, masa kegelapan yang panjang. 但是他这个犹大王遭到阿兰王的威胁的时候，他们是一个很长的时间。 Kita dikurung di rumah aja kita sudah mau memberontak, bukan? 我们被关在家里，我们就觉得很闷，要反抗。 Apalagi dikepung oleh bangsa yang besar dan berpuluh-puluh tahun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. 更何况受到大国的侵略，很多年他们要生活在恐惧中。
Saudara, di dalam kondisi seperti itulah nubuatan tentang Mesias ini diberitakan. 就是当现在危机中的情况，弥赛亚的预言降生 memperkenalkan 了。 raja yang lahir itu disebut Bapa yang kekal. 以赛亚表现出一个预言中的弥赛亚，他是永在的父。 Saudara, istilah Bapa yang kekal ini bukan menunjuk kepada Allah Bapa. 我们说的永在的父，不是指望我们的天父。 Seperti yang kita kenal hari ini, ada Allah Tritunggal, ada Allah Bapa, ada Allah Anak, ada Allah Roh Kudus. 就好像我们今天所认识的有三位一体这种，有天父、父子还有圣灵。 Di dalam perjanjian lama seperti minggu lalu Moses Felix sudah menyinggungkan orang Yahudi mengenal Allah sebagai Yahweh atau Elohim. 就像我们上周听菲利牧师所讲的到，他们认识真神是一位耶和华。 Tetapi di dalam perjanjian baru nanti kita melihat Tuhan Yesus mengajar kita memperkenalkan Allah ini, Yahweh ini sebagai Bapa bagi kita. 但是在新约我们看到基督介绍的天父是一个永在的父。 Jadi antara Bapa dengan anak ini tidak sama, saudara, berbeda pribadi. 父跟子不一样， Anak juga bukan Bapa, Bapa juga bukan anak. 孩子也不是父亲，父亲也不是孩子。 Kalau Mesias ini dikatakan yang dinubuatkan lahir lalu disebut Bapa yang kekal, 如果这位降生的弥赛亚被称为永在的父， ada orang salah mengerti, jangan-jangan kalau gitu ini Bapa yang berinkarnasi dong jadi juru selamat. 有些人误解了，他们以为降生的就是天父。 Saudara, Bapa tidak pernah berinkarnasi jadi manusia. 我们的天父不曾经降生成为人子。 Anak Allah, pribadi yang kedua yang inkarnasi menjadi manusia. 是第二个的，就是人子降生成为人。 Jadi sekali lagi, Bapa itu bukan anak, anak juga bukan beda pribadi, saudara. 这是我们这天父，不是父子。 Nah, kita harus hati-hati dengan beberapa ajaran Tritunggal yang hari ini menyesatkan kita. 我们要小心，今天有很多迷惑人的教导。 Kita harus lebih teliti karena di dalam media, di dalam khotbah-khotbah di gereja tertentu, mereka melihat Allah itu hanya Dwi Tunggal. 有很多教会，他们的教导是神不是三位一体，是两位一体的神。 Ya, padahal Allah yang diperkenalkan ada Allah Tritunggal. Yesus sendiri jelas mengatakan, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 其实教会已经很明确的告诉我们，我们所信奉的是三位一体的主。 Ketiganya setara, satu esensi tapi tiga pribadi. 他们三位一体是同等的一个整体。 Nah, jika yang inkarnasi itu adalah Mesias, tapi kenapa dia disebut Bapa? 如果降生的是弥赛亚，为什么他被称为父？ Jika dia bukan Bapa yang berinkarnasi, kenapa disebut Bapa? 如果他不是降生的天父，为什么他被称为父？ Nah, saudara, istilah Bapa ini bisa beberapa arti. 这个父的称呼有几个意思？ Yang pertama bisa diartikan sebagai sumber atau pencipta. 第一个，我们可以解释说，他是源头创造者。 Ada ayat yang mengatakan misalnya iblis itu disebut bapa segala dusta. 有一些经文说到，魔鬼是欺骗的父。 Artinya iblis itu memang sumber dari segala dusta, sumber. 这表示魔鬼就是欺骗的源头。 Atau dia yang menciptakan dusta lebih dahulu, pencipta dusta. 也可以说，他就是创造欺骗、诈骗的创造者。 Arti Bapa yang kedua bisa disebut sebagai protektor atau pelindung. 第二个意思，我们说的父，可以说他是保护者。 Ya, ini juga mungkin peran seorang bapak di dalam keluarga ya, sebagai pelindung bagi keluarga, sebagai protektor. 我们也可以表示说，这个家长保护他家人的。 Misalnya di Ayub 26 ayat 29 ayat 16 dikatakan, aku menjadi bapa bagi orang miskin, perkara orang yang tidak kukenal kuselidiki. 就像约伯29章16节说：“我为穷乏人的父，素不认识的人，我查明他们的案件。” Jadi Ayub digambarkan sebagai bapa penolong, pelindung atau pemelihara orang-orang miskin. 约伯可以描写为一个穷人的父，他们保护和照顾这些穷人的人。
Ya, Ayub sangat saleh dan dia punya kekayaan yang besar, maka wajar dia menjadi pelindung bagi orang-orang miskin. 约伯是个很富有，是个义人，所以他值得成为这些穷人的保护者。 Saudara, yang ketiga, ada kebiasaan orang timur menyebut seseorang dengan sebutan bapak karena ada kualitas tertentu di dalam dirinya. 意思西方的人其实他们称一个人为父，因为这个人他有很好的素质。 Ya, ada orang yang mungkin sangat berhikmat disebut bapak berhikmat. 有些人他很高的智慧，所以他成为一个智慧的父。 Atau Abraham disebut bapak orang beriman karena ada kualitas iman yang luar biasa di dalam dirinya. 亚伯拉罕被称为信人的父，因为他里面有个很好的素质信心。 Jadi ini beberapa arti yang bisa dipakai untuk menggambarkan arti dari kata bapak. 所以有很多可以描写一个父亲的句子。 Jadi kalau manusia mungkin hanya ada yang dikategorikan ke arti satu, ke arti dua, ke arti yang ketiga. 如果我们可以描写为第一个例子、第二子还有第三子。 Tapi kalau kita mau pakai tiga-tiganya ini diterapkan di dalam Mesias yang lahir ini juga bisa dipakai. 但是我们把这些事能够放在一个弥赛亚的这里也可以， Kalau kita ngomong dia adalah sumber 因为他就是我们的源 atau 头， pencipta, oke. 他是我们的创造者， Karena memang dia sumber dan dia juga pencipta. 因为他是源头，也是个创造者。 Kalau kita ngomong dia protektor, pelindung, iya juga. 如果我们说他是保护者，是他是维护我们的。 Kalau kita sebut dia memiliki kualitas yang layak yang bisa disebut sebagai karena kualitasnya disebut bapak, itu bisa juga. 如果我们能够称呼他，因为他有很好的素质，他也配得到。 Kualitasnya untuk melindungi, untuk memelihara. 他有很高的素质，能够保护、能够保守他的子民。 Sudah semua arti ini, semua istilah ini untuk menggambarkan dia begitu ilahi dari kekekalan. 我们用全部刚才的表达，就要表达出他就是我们永在的父。 Kalau istilah Bapa yang kekal, maka kita bisa artikan sebagai pelindung dari kekekalan. 如果我们说他是永在的父，这意思他就是我们永远的保护者。 Atau kita mau lengkapi sumber perlindungan yang berasal dari kekekalan. 或者我们说他就是我们保护者的源头。 Jadi Mesias yang dilahirkan ini ada seorang raja yang diutus untuk menjadi perlindungan bagi umatnya di dalam masa kesuraman itu. 神所差遣给我们的弥赛亚，他是个保护我们、维护我们的神。 Sudah, bukankah ini gambaran yang luar biasa? 这不是很特别的描写吗？ Seorang pelindung yang bukan dari dunia, tapi dari kekekalan. 一个我们的维护者不是从这世界来的，是从永恒的天上的来的。 Seorang raja itu seyogianya, razimnya itu menjadi pelindung bagi rakyatnya. 作为一个国王，他必须成为他国民的维护者。 Ahaz misalnya, dia harus menjadi pelindung, protektor bagi seluruh rakyatnya. 比如说阿哈斯，他应该成为他国民的维护者。 Tetapi Ahaz sendiri tidak berdaya, kita lihat. 但是阿哈那时候他没有把握， Jadi di dalam keadaan seperti itu dia mengharapkan ada perlindungan 在 baginya. 当时的情况，所以他很希望有一个能够保护他们、拯救他们的人。 Maka di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 dan 2 yang sudah disinggung juga, disitulah harapan diberikan. 所以在以赛亚第9章1节2节说过了，那时候当时就产生了维护者。 Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. 在黑暗中行走的人已经看见了大光。 Kegelapan masa suram itu akan berlalu. 在黑暗的时代会过去， Penderitaan umat Tuhan akan berakhir. 神子民的患难会结束， Dan pertolongan perlindungan akan diberikan bukan dari dunia, dari manusia, tetapi dari kekekalan. 我们的维护者、我们的救赎者会赐给我们，不是从这个世界，是从永恒来的。 Allah Yahweh akan mengutus anaknya yang tunggal menjadi tempat perlindungan. 我们的耶和华天父会差遣他的独生子给我们。 Saudara, ini Allah begitu mengasihi umatnya. 这就是我们的神如何的爱他的子民。 Ya, kita lihat di dalam perjanjian lama, tempat orang berlindung yang paling aman itu adalah benteng.
我们可以看到旧约人最安全的一个避难所，就是在一个溶洞。 Itu karena memang konteksnya perang, banyak perang. Jadi tempat paling aman itu benteng perlindungan. 那时候讲到是在战难中，所以最安全的地方还是个高墙内。 Makanya Allah juga sering digambarkan sebagai tempat perlindungan, benteng pertahanan. 所以我们的神也很多时候描述说以为是个伪父子，是高墙保护我们的。 Sudah di dalam Mazmur 46 saja kita lihat jelas sekali. 我们可以看到我们的诗篇第46篇那边很清楚的写着， Ini menggambarkan sifat Allah bagi umatnya. 这就是说神的性格。 Saya bacakan buat kita Mazmur 46 ini. Ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. 神是我们的避难所，是我们的力量，是我们在患难中时的帮助。 Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. 所以地虽改变，山虽摇动，到现今期我们不惧怕。 Sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. 其中的水虽平衡翻腾，山虽摇动。 Kota kediaman yang maha tinggi disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. 有一道河之河的分叉，使神的城欢喜，至城就是至高者居住的圣所。 Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. 神在其中，城必不摇动。 Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. 外邦虽让列国摇动，神发声，地便融化。 Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. 万军之耶和华与我们同在，雅各的神是我们的避难所。 Saudara, benteng itu adalah tempat perlindungan paling aman bagi rakyat. 一个高墙就是最安全的避难所。 Saudara, seperti tembok Cina mungkin kita pernah tahu, sudah tahu semuanya bahkan. 我们可以看到，这个高墙， Ini digagas oleh Kaisar pertama ya di abad ketiga sebelum Masehi. 这是最初的开沙的第3世纪建立的。 Ia mempersatukan seluruh Cina dan kemudian membangun sebuah benteng untuk mencegah serangan dari musuh-musuh. 他把全部中国统治了，因为他建造了一个高墙来维护他们。 Tembok ini simbol utama dari kekuatan sebuah bangsa. 这个高墙是一个大国的标记。 Kalau tembok ini sudah tidak ada atau dihancurkan, maka pertahanan itu sama sekali nggak ada. 如果这座长城被毁坏了，表示这个国家的保护力已经没有了。 Nah, di dalam kota-kota di Alkitab itu, kota-kota yang penting, kota-kota yang besar itu dibangun benteng yang besar di situ. 所以在圣经上，我们看到很多重要的城市，他们就有高墙围着。 Apabila ada musuh bangsa lain menyerang kepada kota-kota yang lain, kota-kota yang kecil-kecil itu, 如果有别个国家来侵犯他们周围小的国家， kota yang kecil ini nggak ada bentengnya. 因为这些小国家他们没有高墙， Mereka harus lari masuk ke dalam kota yang besar. 他们要逃跑去一个大城市， Di situ mereka akan aman, terlindungi. 到那个地方他们才能得到一个安全的。 Semua orang akan terlindungi selama berada di dalam benteng itu. 全部人都会得到那个保护，如果他们在高墙内。 Jadi jikalau Tuhan itu menjadi tempat perlindungan bagi umatnya, sudah pasti anak-anak Tuhan pasti akan aman. 如果神作为我们的维护者，我们在他高墙内躲避，我们是很安全的。 Bahkan di saat pergolakan, ya di situasi apapun tetap aman karena Tuhan itu menjadi perlindungan, benteng pertahanannya. 就是在腾腾摇动中，我们都不惧怕，因为我们有个很坚固的保护者。 Sudah tahu di dalam sejarah Israel itu tembok Yerusalem itu pernah hancur, itu tempat perlindungan. 我们知道以色列的历史里，它的高墙曾经 Oleh 毁 karena 灭过。 dosa manusia, dosa umatnya Tuhan biarkan mereka itu dihancurkan tempat bentengnya
dan mereka diangkut di pembuangan. 因为他们的犯罪，神让他们的高墙被毁获了，所以他们被带到其他的国家。 Saudara, di dalam pembuangan itu selama 70 tahun. 在他们流放的时间是74年， Tidak ada benteng pertahanan. 没有高墙保护他们， Tidak ada sesuatu yang bisa melindungi mereka. 也没有其他的东西能够维护他们。 Tetapi umat Tuhan tetap bertahan selama 70 tahun itu. 但是在74年代，他们还是坚持。 Ada sisa-sisa umat Tuhan yang tetap menyembah Tuhan dan tetap dipelihara oleh Tuhan. 还有神的子民依然在崇拜、保守神，保守他。 Mengapa di negeri yang asing yang dikatakan tidak ada Tuhan itu umat Israel tetap bisa bertahan ada? 为什么在一个别个国家没有神的领导，他们还继续在寻找拥拜我们的神？ Jawabannya cuma satu. 这有一个答案， Tuhanlah tempat perlindungan bagi mereka. 因为神是他们的避难所， Bukan benteng yang dibangun manusia tembok Yerusalem itu. 不是人所建造的高墙。在Meskipun tembok itu tidak ada dan sudah dihancurkan. 既然没有高墙保护他们，已经被毁坏了。 Perlindungan mereka sesungguhnya adalah Tuhan 他们真正的保护者是神， yang mengutus seseorang yang akan menjadi perlindungan bagi mereka. 因为差遣一个人来保护他们。 Jadi kita sangat bersyukur tuh selama 70 tahun bahkan sampai hari ini umat Tuhan pun tetap terpelihara. 我们很感恩，因为在74年神一直保守他们，直到今天神还依然保护我们。 Saudara, sejarah umat Tuhan bahkan sampai akhir zaman Tuhan menjamin umatnya ini tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. 以色列的历史就是到最后的时刻，神也是承诺会保守他们。 Perlindungan Tuhan itu begitu total, begitu kekal seperti perlindungan seorang bapa bagi anak-anaknya. 神给我们的保护是如何的完整，如何的美善，就好像一个父亲保护他的子女。 Sudah di China ada satu kejadian, 在中国有一件事发生， seorang bapak berumur 71 tahun, 有个71岁的父亲， ya, dan anaknya yang 40-an tahun. 还有他的儿子40多岁的， Mereka sedang jalan-jalan sore di kota dengan skuternya. 他们下午的时候在州里面坐着自行车在跑。 Sudah ketika mereka melintasi sebuah jalan belokan, 当他们要转弯的时候， ada sebuah truk kontainer melintas, 有的大卡车忽然经过， nempel sama mereka, 结果靠近了他们， tabrakan begitu. 结果就发生了意外， Dua-duanya jatuh. 2个人都倒下来。 Tapi kan manuver dari truk ini belum berhenti. 但是这个卡车还一直在动。 Si ayah yang 71 tahun ini sudah luka-luka kakinya. 他71岁的父亲已经受伤 Sudah 了， begitu sulit untuk bergerak. 他已经很难来。 Dia lihat anaknya itu hampir itu roda sudah mau mengarah kepada posisi anak yang tergeletak itu. 当他看到这个车轮要撞到他儿子的时候， Sekuat tenaga dia merangkak ke arah situ, saudara. 他尽了最大的力量，他跑去， Dia dorong anaknya sekuat tenaga. 他把他的儿子推开了。 Anaknya terancam mati waktu itu. 他的儿子那时候受到威 Maut 胁， itu 对吗？ sudah di depan matanya. 死亡已经在眼前了。 Dengan kekuatan yang tersisa, dengan lutut kaki yang sudah terluka, dia gerakkan anaknya 用他 didorong. 剩下的力量，满身的伤浪，他还是救他的儿子。 Anak itu berhasil bergeser, 他的儿子被他推开了， tapi dianya tidak bisa bergeser lagi. 但是他自己已经没有办法移动了。 Akhirnya si bapak ini melindungi anaknya sepenuhnya dari ancaman maut itu. 他这个父亲，他做了最大的努力保护他的儿子。 Si bapak meninggal karena menyelamatkan anaknya. 他的父亲上身了，因为他救他的儿子。 Sudah perlindungan yang Allah berikan kepada kita ini sebuah perlindungan yang total dan sifatnya kekal. 神给我们的保护是全性全能的保护， Perlindungan yang menjamin kita untuk tidak dihancurkan oleh kuasa dosa, kuasa maut. 他的保护是保守我们不会受到恶者的毁坏。 Mesias yang diutus ini ada perlindungan penuh kepada kita. 他所差遣的美赛亚，就是我们的
全部的保守。 Bahkan dia melindungi kita dari kuasa dosa dengan memberi dirinya sebagai korban untuk bisa menyelamatkan kita. 甚至他保护我们，成为我们救赎主，他上升， Dia menjadi tebusan dosa supaya kita bisa memperoleh kehidupan. 他成为了我们的赎罪的主。 Bukankah kita harus memuji Tuhan? Karena dia telah mengirimkan Raja yang melindungi kita dari bahaya. 我们是不是值得来称重我们这个永父子？ Yang melindungi kita dan dari bahaya dan ketakutan yang paling besar di dunia ini. 他从最高的危险、最大的危弱中来维护我们， Yaitu kuasa kehancuran karena dosa. 就是罪恶最大的威胁力。 So kita patut bersyukur di hari Natal ini kita merayakan Raja yang lahir ini ada tempat perlindungan bagi umatnya. 这个圣诞节，我们要感恩我们为我们所生的这位神是我们的保护者。 Dia bukan tempat perlindungan biasa, tapi dia Bapa yang kekal. 他不是我们一般的守护者，他是永在的父。 Yang perlindungannya tidak akan kadaluarsa oleh karena zaman, karena dia kekal. 他对我们的保护不会受到时代的淘汰。 Meskipun hari ini kita bergumul dengan kesulitan dan dosa yang tidak bisa kita atasi. 既然今天我们在我们的最终在沾着， Meskipun penganiayaan berusaha untuk menghancurkan orang-orang Kristen. 有时候很多的威胁会侵略我们的基督徒。 Meskipun juga kenyamanan hidup ini akan menghancurkan iman orang Kristen. 有可能我们舒爽的生活会猥亵我们的生活， Tapi kalau kita menyambut dia, Raja perlindungan yang kekal ini, dia seperti benteng yang memeluk kita. 但是如果我们欢迎他、接受他作为我们的救主，他就是我们保护的高墙。 Raja tidak bisa diandalkan. 我们的国王不能够依靠， Orang paling berkuasa pun tidak bisa diandalkan. 我们最高掌权者也不能够作为我们的依靠。 Semua hanya manusia terbatas dan punya kelemahan. 每个人都是一个有限制的软弱的人， Bahkan untuk melindungi dirinya sendiri pun dia butuh perlindungan. 甚至保护救赎他自己，他需要一个人来保 Sangat 护他。 terbatas. 很多的限制， Hanya Allah yang tidak terbatas. 这是一个无限的神， Yang rela membatasi dirinya. 他把自己作为有限， Tapi bukan berarti dia berkurang kuasanya. 不是他减少他自己的能力， Dia berkuasa untuk menyelamatkan dan melindungi kita. 他有能力保护我们、救赎我们。 Seorang bapak bagi anak pun terbatas untuk melindungi anaknya sebenarnya. 一个家长保护他自己的儿子也有限。 Sebuah keluarga yang ingin mengirim anaknya sekolah di luar negeri, seorang anak wanita. 有一个家庭，他要寄他的女儿去国外留学。 Dengan pergaulan zaman sini itu banyak kekhawatiran dan ketakutan. 因为现在的交流，他对他女儿的 Si istri berkata, apa nggak khawatir kita ini mengirim anak nih sekolah di luar negeri di Amerika yang pergaulannya kita nggak tahu begitu bebasnya. 他的妻子对他的丈夫说：“难道我们不害怕吗？把我们的女儿送到一个自由交流的国家，像美国一样。 Kalau dia di rumah kita bisa pantau bukan? 如果他在家里，我们可以监控他； Kalau dia kuliah dekat-dekat sini, dia pulang ke rumah kita bisa melihat dia. 如果他在这里上大学，我们还可以管理他。 Tapi bagaimana kalau dia di luar negeri hampir 24 jam kita lost? 如果他在国外24小时，我们不能够监管他。” Saudara sang suami cuma berkata begini. 他的丈夫的这样说。 Ma, kita sudah berusaha untuk mendidik anak kita dengan baik. 他说妻子，我们已经尽了我们的责任，把他 Kita 喂养大。 mendidik dia untuk takut akan Tuhan dari kecil. 我们教导他如何的惧怕我们的天父 Meskipun。dia pergi ke tempat lain. 既然他去外地， Mungkin kita penjagaan perlindungan kita terbatas dengan waktu dan ruang yang gak bisa kita jangkau. 可能我们受到时间和地点的限制，我们不能够每时每刻照顾他。 Dia berkata jangan lupa kita punya Tuhan 但是不要忘记，我们还有一位神， yang bisa melindungi dia sepanjang masa sampai kekal. 这位神会永远的保守他、看顾他。 Perlindungan dia jauh lebih aman daripada kita. 他的保护超过我们的保护， Dia mengutus Roh Kudusnya untuk membimbing anak ini berjalan di dalam kebenaran. 他会差遣圣灵来保守、带领这个女孩子。 Tuhan akan mengingatkan dia kepada jalan yang benar.
主会提醒他走直路。 Dan memang hanya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan orang-orang yang benar. 其实是只有神不会遗弃义人， Kita tidak sanggup, saudara. 我们没有这个能力。 Siapapun di dunia ini tidak akan sanggup. 每个人在世界上没有这个能力。 Kita begitu ketemu masalah yang bertubi-tubi saja kita sudah ciut nyalinya. 当我们面对很多困难的时候，我们的心已经入数了。 Kalau kita punya masalah traumatis, kita menemukan persoalan yang mirip, kita sudah traumatis dulu sebelum apa-apa. 如果我们有同样的经历，当我们遇到同样的困难的时候，我们就先惧怕。 Belum lagi kita bicara, ini hanya persoalan hidup. Belum lagi kita bicara soal kuasa iblis yang seperti singa yang mengaum-ngaum itu. 我们只是说到我们生活上的困难，我们还没有提到魔鬼到处像狮子孔叫来威胁我们。 Yang siap menerkam siapapun. 他就是准备了要吞噬每一个人。 Sudah ingat kenapa Daniel tidak sampai dimakan oleh singa? 我们记得但以理为什么他没有被狮子吞掉？ Siapa perlindungannya di saat itu? 谁是他的维护者？ Tuhan. 只是神， Dia tidak sampai mati. 所以他没有死亡。 Seekor singa pun Tuhan bisa tutup mulutnya. 一个狮子，神会把他的口闭住。 Mungkin singanya jadi kucing waktu itu. 可能他的狮子已经变成一条毛， Gak bisa membuka mulutnya untuk memakan Daniel. 他没有办法把口张开来吞噬但以理。 Atau dosa itu digambarkan seperti panah api yang terus ditembakkan kepada orang-orang percaya. 罪恶也被描写好像火箭一样，是要射每个圣徒。 Tuhan tuh menjadi senjata perlindungan rohani bagi kita. 神作为我们灵性的保护者， Seperti perisai bagi kita. 就好像我们的保守的。 Siapa yang bisa melindungi kita? Kita sendiri? 谁能够保护我们？我们自己吗？ Orang lain? 别人吗？ Hanya Tuhan, saudara. 只有我们的神， Dia raja di atas segala raja. 他是至高的神， Yang memberikan perlindungan kekal bagi umatnya. 他给我们的保护是永恒的保护。 Raja biasa mungkin hanya seperiode tertentu mereka bisa menjamin keamanan negerinya. 一个国王，他能够保护谁？就是他在掌权的时候。 Tapi raja di atas segala raja ini, 但是这至高的王， yang lahir, yang berinkarnasi ini, 他降生生活在世界上的时候， dia akan memelihara keberadaan gereja Tuhan, kita semua sampai kepada akhir zaman. 他会保护我们的教会，保守我们每一个信徒，直到永远。 Calvin mengatakan, saudara, 该分这样说， Bapa yang kekal yang diberikan itu 他给我们这个永在的父， ialah Kristus yang akan memelihara gerejanya 就是要保守教会的基督， sepanjang zaman, 在整个时代， membebaskan kita dari penindasan dosa 他会把我们从罪恶中释放出来， dan melindungi kita dari tangan musuh-musuh kita, 他会保护我们受到我们敌人的侵害， supaya kita bisa melayani Dia dengan takut akan Dia. 叫我们能够侍奉他，能够惧怕他。 Saudara, peristiwa Natal adalah peristiwa Immanuel. 圣诞是神与我们同在的 Allah 时期， beserta dengan orang-orang percaya. 神与信他的人同在， Maka segala pergumulan hidup, 所以我们一切的征战， kegentaran kita akan kuasa dosa ini, 我们对罪的惧怕， perlindungan yang kekal sudah hadir di dalam dunia. 我们永恒的保护已经降在这个世界上， Mari kita sambut Dia di dalam hidup kita. 让我们在我们的生活中迎接他。 Maka apapun yang kita alami, kita datang kepada Dia. 所以无论我们遭遇到如何的情况，我们 Carilah 来到他， Tuhan sebagai tempat perlindungan. 我们找那个保护我们的神， Sebab Dia sanggup melindungi kita dari dalam segala keadaan kita. 因为他能够保护我们， Dan Dia akan melindungi kita secara kekal. 还有他会无限的、永恒的保护我们。 Biar kita bersyukur untuk kasih Tuhan ini bagi kita. 我们为神给我们的这个爱感恩， Juru selamat, penyelamat yang lahir bagi kita semua. 我们的救主已经为我们降生了。
Manusia yang tadinya tidak berdaya sekarang memiliki kekuatan karena penyelamat itu melindungi dan beserta dengan kita. 没有能力、充满限制的人，他们得到了一个救赎。 Tuhan memberkati. 神祝福我们， Mari kita berdoa. 我们祷告。